Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, terima kasih kerana menonton, and please share with your friends and also subscribe kalau belum subscribe. Okey, alhamdulillah kita dah sampai pada bab 8, daya dan gerakan. Okey, I forgot. Betulkan niat kita baca lillahi taala. Kenapa macam rendah pula Kejap. Okey. Sampai bab 8, iaitu bab daya dan gerakan. Kita dalam muka surat 181, di mana dalam video yang sebelum ini saya telah perkenalkan apa itu tuas. Okey, dan pada situ saya dah ajar tuas ada 3 perkara. Dia mesti ada beban, iaitu benda yang kita nak buat tu, daya dan fakram. So beban adalah sesuatunya yang hendak kita gerakkan. Manakala daya ialah tenaga yang kita gunakan untuk tarik ataupun tolak, dan fakram adalah satu titik tak bergerak. Kita telah lihat muka surat 181. Contoh 2 tuas di sini adalah sudu yang digunakan untuk membuka tin ini, dan juga satu lagi adalah pembuka botol yang digunakan untuk membuka penutup botol. Okey, kemudian ditunjukkan tuas yang paling ringkas, iaitu mengangkat beban yang berat dalam gambar foto 8.10. Dan ada yang alat itu mencabut paku juga adalah tuas. Saya dah tunjukkan page 182 tentang ada 3 kelas tuas. Bagaimanapun saya akan ulang sikit. Kita ada 3. Okey, kita ada satu. Kenapa dia jadi macam, patutlah tadi dia jadi macam mendongak sangat. Dia salah line dia masuk. Okey, 1 kita berarti kelas pertama, dan kemudian kedua kelas kedua, dan kemudian kita ada kelas ketiga. Dan saya suka ingat kelas pertama F tengah-tengah, yang kedua adalah fakram, beban daya Okey, beban daya yang tengah-tengah. Ini yang tengah-tengah tau. Di tengah-tengah. Okey, so kita dapati untuk kelas pertama sebagai contoh itu gunting. Gunting ini fakram dia. Kemudian kertas ni adalah dia punya beban, tangan jari adalah daya. Okey, kedua saya bagi wheelbarrow. Wheelbarrow ini fakram, kemudian tempat batu ni adalah beban, ini adalah daya tangan awak Ketiga saya bagi pancing. Okey, pancing. Ikan adalah beban, tangan kanan adalah daya, tangan kiri adalah fakram. Tengok, ini tengah-tengah, ini tengah-tengah, ini tengah-tengah. Kalau kita dah hafal yang FPD ni, pertama, kedua, ketiga, kita tak perlu hafal kelas pertama bla 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 bla, ini kelas kedua ini. Sebab kalau hafal kadang tersilap hafal. Kemudian satu lagi, bila keluar soalan tentang satu benda yang awak tak rajin tengok, awak akan rasa ini kelas berapa, sebab awak hafal je. Kalau awak faham, bila ni tengah-tengah, ni kelas pertama, ni tengah-tengah, ni kelas kedua, ini tengah-tengah, kelas ketiga, bermaksud apa juga alat yang adalah tuas, awak boleh masukkan dalam kelas-kelas dia. Okey, so kita lihat muka surat 182. So kalau dalam bentuk dia punya lukisan, untuk kita faham di segi dia punya arah dia punya daya ataupun beban, kita lihat yang belah kiri lah. Tuas kelas pertama, tengah-tengah tadi fakram kan. So nak angkat beban ni tarikan graviti ke bawah, tapi daya kena tekan belah kanan, so arah ke bawah So kesannya beban akan naik ke atas. So daya ke bawah, beban naik ke atas. Okey, dan kita lihat contoh-contoh. Saya bagi gunting dah ada kat situ. Yang C, kita lihat A, pelayar. Pelayar, cuba tengok guna pelayar, fakram tengah-tengah So apa yang kita kepit tu kat depan beban, yang tangan kita belah kanan adalah daya. Sama juga pembuka tin. Okey, cuba tengok tempat yang ditekan, dia congkil tu adalah fakram.
susu tepung tu sendiri adalah beban, tangan tu of course adalah daya. Okey, kemudian kita lihat yang gambar rajah belah 3 8.18. Apa tengah-tengah? Beban tengah-tengah. Bila beban tengah-tengah, kita dapati dia adalah kelas kedua. So kita dapati bila beban tengah-tengah kelas kedua, fulcrum dia belah kiri. Okey, kemudian daya dia adalah belah kanan. Untuk kita nak tekan ke nak angkat dia, so beban terletak di antara fulcrum dengan daya. Contoh kereta sorong tadi, wheelbarrow tadi saya tunjuk dah. Okey, batu bata ataupun pasir dalam kereta sorong tu adalah beban. Tempat yang tengah-tengah tayar tak bergerak tu adalah fulcrum, dan tangan awak yang menolak dia, tangan awak ke tangan pekerja binaan juga, itu adalah daya. Satu lagi contoh diberikan pemecah kekeras, nutcracker ya. So tempat yang tak bergerak depan sekali fulcrum, tengah-tengah nut tu sendiri ataupun kacang tu sendiri adalah tengah-tengah beban, tangan adalah daya. Okey, so kemudian kelas ketiga kita lihat yang belah kiri, fulcrum dia belah kiri juga, daya dia tengah-tengah, daya tengah-tengah, so beban dia belah kanan. So daya terletak antara fulcrum dengan beban. Contoh saya bagi pancing dah ada yang B tu, joran ya. So beban tu adalah ikan, kemudian tangan yang mengangkat ikan tu adalah daya, tempat tangan kiri yang tak bagi pancing tu bergerak tempat lain tu adalah fulcrum. Okey, pengepit ais juga kelas ketiga. Dalam gambar rajah, you can easily see ais adalah beban. Daya tekan tengah-tengah. Ya, fulcrum adalah di belakang. Ya. Seterusnya kita lihat muka surat 183. Peta pokok di bawah menunjukkan ringkasan pengelasan tuas. So, kita lihat from left to right. Tuas kelas pertama, kedua, ketiga. Yang purple tu kelas pertama. Apa terletak tengah-tengah? Fulcrum. Contoh apa? Gunting dengan pembuka tin. Kalau berdasarkan gambar belah kiri. Pelayar pun boleh. Okey, tuas kelas kedua, apa tengah-tengah? Yang merah pula ya. Beban tengah-tengah antara fulcrum dengan daya. Contoh pemecah kekeras, nutcracker ya. Nutcracker ataupun kereta sorong kat situ. You can think of many other examples dalam kehidupan harian yang masukkan kelas mana-mana. Contohnya pengepit kuku, boleh fikirkan kan? Pengepit kuku, apa lagi? Banyak lagi lah sebenarnya. Saya tak terfikir pula kejap ni. Okey, so kemudian kita lihat tuas kelas ketiga, dia green color. Tuas kelas ketiga, apa tengah-tengah? D, daya terletak antara fulcrum dengan beban. Contoh dia bagi joran. Dengan situ dia bagi penyepit ais. Tentang forceps ni lah tangan awak ni. Tangan awak ya. So kita nak angkat, kita kan nak angkat ini. Angkat ini. Ini adalah beban. Kemudian ini adalah saya nak angkat macam ni ya. Ini adalah saya punya fulcrum. Ini adalah daya kat sini. Kalau dia guna ini forceps benda lain. Ini tangan. Tangan saya boleh juga ya. So daya tengah-tengah. Kelas mana? Kelas ketiga kan. Kalau nak buat, nak angkat tinggi pula kan. So ini beban. Sini ketiak pula jadi fulcrum. So kat saya punya tenaga dua ni adalah daya. Kalau forceps ialah macam ni nak kepit something angkat kan. So letak jari kat tengah-tengah. Ya, forceps ni macam ni. Okey. Nak kepit benda yang halus, katakan bulu roma ke apa ke, ataupun selumbar ke apa-apa yang masuk dalam kaki ke. Okey, jari ini adalah fulcrum, ini adalah daya, ini adalah ini pula daya. Ini adalah beban, daya tengah-tengah, awak tekan kat sini ya. Okey, so aktiviti 8.5, aktiviti tak apa, tinggalkan. Kita lihat seterusnya, momen daya. Momen daya ya. Apa maksud momen daya? Okey, daya yang dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap. Contohnya pintu kan. This is a pintu, macam mana lagi? Okey, ini adalah answer pintu. Ada seseorang di sini, okey. Orang ni lah tolak. So ditolak, ada daya ni, dia sini tak bergerak. Kan, yang bergeraklah ini. Itu adalah daya. Itu adalah momen. Ya. Daya dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan objek itu. So pintu tu macam pusing kan. Pada satu titik tetap, pangsi atau fulcrum. Ini fulcrum tadi. Ada nama lain dia adalah pangsi. Kesan putaran dihasilkan disebut momen daya. So benda ni bergerak kan. Benda ni bergerak berpusing.
Ini adalah momen daya. Okey, ini pintu contohnya. Lubang pintu. Ini lubang pintu. Ini adalah fulcrum ataupun pangsi. Okey, ini pintunya sendiri. Nak tutup ke nak buka ke kan? Okey, so dapati putaran tadi apa nama dia? Momen daya. So momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Ya, sebenarnya jadi senang kerja tu. Kalau tidak susah, nak angkat pintu tu letak tepi, angkat balik susah. So kita lekatkan sebelah, jadi boleh buka dengan cara berputar. Itu adalah momen daya. Momen daya bergantung pada daya yang dikenakan pada jarak tegak dari fulcrum ke daya, ya. Jarak tegak dari fulcrum ni, fulcrum tadi kepada daya sini. Itu momen daya. Kita lihat surat 184. Contoh momen daya adalah apabila sepanah digunakan untuk mengetatkan nut dan semasa membuka pintu seperti dalam Rajah 8.21. So dalam Rajah 2.1 belah kiri yang A itu adalah nut. Nut dan sepanah, ya. So that means dapati tengah-tengah tu nut tu sendiri. Okey, pangsi tempat dia nak letakkan sepanah tu adalah fulcrum. Untuk dia nak tarik itu adalah momen daya. So nak kira jarak tegak, ya. Nampak tu 90 darjah, ya. Daripada pangsi ataupun fulcrum tu ke tangan. Belah kanan pun dapati gambar pintu yang saya tunjuk tadi. Okey, apa yang pangsi dia, fulcrum dia dekat yang melekat dekat dinding. Momen daya tu yang pusing tu, dan kemudian daya tangan budak tu. So untuk mengira momen daya, kita akan dapati momen daya, formula dia Rajah 8.22. Dia kena pasti mana fulcrum dia dulu. Kalau tak tahu fulcrum susah lah. Tahu fulcrum senang lah, sebab dia mesti 90 darjah kepada fulcrum. So momen daya macam yang dalam pitch tu punya kotak panjang tu, momen daya ialah daya. Kalau budak tadi tangan dia punya daya lah, darab jarak tegak dari pangsi ke daya. So unit bagi momen daya, sebab daya ialah Newton, jarak ialah meter, so Newton meter. So kita lihat contoh 1. Kita dapati tangan kepada fulcrum atau pangsi tu 20 cm. Kemudian tangan tu menggunakan 50 Newton untuk menarik handle sepanah tu. So untuk kira momen daya dia 50 Newton darab dengan 20 cm kena par 100, mesti dalam meter. That's why sebab dia unit Newton meter. Okey, so daripada 20 cm jadi 0.2 meter darab jadi 10 Newton meter. So dapati sebenarnya momen daya ni mempunyai dua arah, ya. Dua arah, iaitu ikut arah jam boleh, lawan arah jam pun boleh. Didapati bahawa arah momen daya untuk mengetatkan nut adalah ikut arah jam. Awak pun tahu, ya. Biasa kita macam ni nak buka. Katakan contoh tayar pancit lah, ayah turun untuk nak buka dia punya nut yang melekat pada tayar tu dekat rim dia tu kan. Awak tengok. Awak bantu awak tahulah di belah kanan. Nak buka kena ke atas lah. Kalau ikut arah jam dah nak ketatkan, lawan arah jam nak buka, ya. Contoh 2, jika daya yang digunakan untuk mengumpil penutup tin adalah 10 Newton, macam gambar Rajah 8.24, menggunakan sudu yang panjangnya 15 cm, so momen daya senang je lah. Force dia ataupun daya dia adalah 10 Newton darab dengan jarak dia 15. Tapi 15 mesti par 100, mesti tukar pada meter. So bila par 100 jadi 0.15. So momen daya adalah 10 darab 0.15 menjadi 1.5 Newton meter. Okay, in page 185, tujuan aktiviti ini adalah untuk mengkaji hubungan antara momen daya dengan daya dan jarak tegak dari pangsi ke daya. So dia suruh sediakan tu semua tu. Lihat nombor 2 terus arahannya. Pegang sepanah pada kedudukan X seperti tunjukkan pada Rajah 8.25. Pegang X, ya, dan ketatkan nut itu. Kemudian pegang sepanah pada kedudukan Y seperti tunjukkan pada Rajah 8.26 dan ketatkan nut itu. Kedudukan yang manakah memerlukan daya yang besar? Kedudukan mana? X ke Y, ya? Kedudukan yang manakah menghasilkan momen daya yang lebih besar? So kita akan dapati
bila lagi jauh, lagilah besar moment daya kan. Sebab antara kalau 10 cm dengan 100 cm, because nilai 1 cm adalah 1 meter. 10 cm 10 per 100. So tentulah nilai moment dia lebih besar di B berbanding dengan A. Okey, so daripada apa daripada aktiviti itu kita lihat moment daya akan bertambah sekiranya. Okey, dua perkara. Magnitude daya bertambah. Okey, that means antara adik awak yang 6 tahun dengan awak yang dah tingkatan 2 ni, tentulah daya lagi banyak ya. Pertama, magnitude daya untuk mengenakan daya lebih besar. Kalau adik tak boleh, awak buat boleh pula sebab awak lebih kuat, daya awak lebih kuat. Kedua, jarak tegak dari pangsi ke daya bertambah. So kalau awak nak buka macam Rajah 8.25, letak tangan kat tengah-tengah ke, letak tangan dekat tengah-tengah batang spana tu ke, letak kat hujung batang spana belah kanan ke, awak nak letak dekat, sangat dekat fungsi. Tentulah pada pengalaman harian awak nak sejauh mungkin lagi senang daripada dekat susah kan. Logik je kan. So daripada sains pun boleh kira memang betul pun. Lihat Rajah 8.27, A 0.2 meter, B 10 Newton, jarak dia 0.1 meter. So kita lihat Rajah 8.27 menunjukkan spana yang digunakan untuk mengetatkan nut. Rajah 8.27A menunjukkan 10 Newton, daya dikenakan pada jarak 0.2 meter dari titik putaran, dan dalam Rajah 8.27B daya sama dikenakan pada jarak 0.1 meter. Okey, so B dekat lagi pada fulcrum ataupun pangsi ya, manakala A tadi jauh. So bila dikira, cuba tengok dalam yang kotak pink tu, kalau yang A tu 2 Newton meter, kemudian untuk yang B tu 1 Newton meter. Okey, so kesimpulannya moment daya lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh dari titik putaran. Lagi senang lagi jauh lagi senang. Now, page 186. 186 kita lihat atas tu diterangkan tentang, perhatikan Rajah 8.28, berat beban 8.28. Okey, kita tengok Rajah dulu. Kita baca tak faham kan? Lihat Rajah dulu ya. Apa tengah-tengah ni? Betul, fulcrum. Kelas berapa tu? Okey, betul, pertama. Bila kelas pertama paling senang nak kira berbanding kelas kedua, ketiga. Kedua, ketiga pun senang, tapi pelajar tak tahu, tak perasan dia mesti cari fulcrum dulu. Kelas kedua, ketiga kau tak cari fulcrum, biasa akan salah dia punya pengiraan. Kelas pertama senang sebab tengah-tengah. So kita dapati belah kiri fulcrum tu adalah daya. Jarak dia sama tak panjang dengan belah kanan? Sama ya, beban dengan daya sama. Bila dia sama, baru dia seimbang. Okey, awak bayangkan awak naik juga ni. Okey, tengah-tengah ni adalah fulcrum. Apa nak buat? Okey, ini adalah fulcrum. Okey. Okey, awak duduk belah kiri, adik duduk belah kanan, sama jauh. Boleh tak? Adik yang kecil ya, kata awak tingkatan 2 kan. Adik baru 3 tahun. Boleh tak awak majukan jongkit? Tak boleh kan? Sebab awak kena dapati awak dekat bawah, adik kat atas all the time. Ya? Dah senang ambil pembaris lah. Ni. Okey, besi lah. Ni pendek sikit. Okey. Ini fulcrum. Awak tak nampak pula tu gambar hitam. Ini fulcrum. Ini fulcrum. Yang merah ni fulcrum. Okey, so satu adik awak. Oops. Okey. Ini adalah adik awak. Ini adalah awak. Tentulah main jongkit macam tu. Adik sentiasa ke atas, awak kat bawah. Awak kena lonjak-lonjak banyak kali. Tapi kalau adik awak darjah 6, awak tingkatan, adik awak form 1, awak form 2, sama berat, apa nak buat kan? Sama berat, tak ada masalah. Okey, kejap. Subhanallah. Tak boleh, boleh. Like this then. Okay, I stand. Make it stand. Payahlah. Tapi awak semua tahulah, kalau adik awak dengan awak tingkatan 2, adik dengan 1 sama berat. Dua-dua adalah apa kg kata? Gemuk sikit. 80 kg. Okey, tak okeylah, senanglah main. Sebab dia balance, dia seimbang. Ataupun
Kurus dia 2. Awak 40, adik 40. Okey. Kan? Daripada pengalaman harian kita tahu dah. Tapi kita tak pernah mengira. Tak faham sama ni nak kira pun. Okey. So dari situ kita akan lihat. Saya lukis dululah. Kelas pertama. Aina. Kalau ni. Tak ada. Mana saya letak? Tak ada. Bawa buku. Okey, so kita padam yang ni. Ini tadi kan patut dah ingat, dah faham. Tak faham patang balik video ni, dengar balik. Okey. Ini fulcrum. Dia kan jongkit lah ni. Ini fulcrum. Ini katakan awak sebab lebih responsible. Awak adalah daya. Sebab nak ajak adik main. Adik adalah besar pula kepala adik. Adalah beban. So boleh main dengan baik kan? So daya daripada tempat duduk ni sampai ke fulcrum, ini dah jarak daya. Nampak ni daya, jarak daya. Daripada fulcrum pada adik awak ni, ini adalah jarak beban. Sebab dia beban. Dah tahu fulcrum, memang senang nak kira insya-Allah. Kalau tak tahu tu yang susah. Kelas kedua ketiga kena hati-hati cari fulcrum dulu. Okey, kita naik atas balik. Dia kata berat beban menghasilkan momen daya ikut arah jam. Ya, arah jam. Okey, daya dikenakan menghasilkan momen daya lawan arah jam. Dia mesti tak sama. Mana boleh sama ke bawah, patahlah jongkit tu. Ya. Okey, satu ikut arah jam, satu lawan arah jam untuk mengimbangkan papan itu dalam keadaan mengufuk untuk straight macam tu ya. Momen yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan momen dihasilkan oleh beban. So, momen belah sini untuk adik naik atas, untuk awak turun bawah, dia punya momen sama. Sebab tadi saya kata berat awak adalah sama, bawah seimbang. Kalau berat tak sama, adik ringan, adik 3 tahun, awak tingkatan 2, dia tak sama. Jarak sama tapi dia punya daya tak sama. Tak boleh seimbang. Okey? Oleh itu hasil darat magnitud daya dengan jarak tegak dari fulcrum adalah sama dengan hasil darat magnitud beban dengan jarak tegak beban dari fulcrum. Ya, pening dengar kan? Sama, susah nak faham kan? What it means adalah hasil darat ya. So, daya, darat, jarak daya ni akan sama kalau beban darat dengan jarak beban, nilai ini adalah sama. So kena sama ni lah menyebabkan dia boleh seimbang. Kalau tak sama pengalaman hidup awak. Kalau duduk sini sekali adik 3 tahun duduk sini, mak tak boleh main, tak boleh main kan? Nak main juga macam mana? Biar adik duduk sini, awak duduk kat sini. Awak shift ya. Bagilah orang ready yang titik-titik ni. Okey. Baru boleh main. Sebab jarak dah dekat. Ya? Baru boleh main. Cuba lihat contoh satu. Rajah 8.29 menunjukkan 2 budak duduk di atas sebuah jongkan jongkit. Apakah jarak jiain dari fulcrum supaya jongkan jongkit itu diseimbangkan? So this formula adalah sangat penting untuk pengiraan. So kita kena assume seorang adalah beban, seorang daya. Tapi nak kira jiain, katakan dia adalah beban ya, sebab dia 200 Newton. Tentulah Wei Hong yang kena lebih bertanggungjawab. Sebab tu adik dia jain adik, so dia kena tinggi, dia kena bertanggungjawab untuk main jongkit tu. So kita lihat sini jain, sini Wei Hong, dia punya beban adalah 200 Newton, daya adalah 300 Newton. Tengah-tengah adalah fulcrum. Kemudian tak tahu adik ni duduk berapa jauh adik kena duduk, dan dia duduk sejauh 2 meter. So menggunakan formula ini, beban iaitu 200, beban ni daya, tak apa, ini terbalik ke sini, ni ke sini pun boleh. Beban jarak beban adalah D ya, ni beban, jarak beban adalah D sama dengan daya darab dengan jarak daya 2. So 200 darab D adalah 600. So daya adalah 600. Ini pindah bagi 200 menjadi 300
meter. So adik jauh, awak jaya jauh, Wei Hong dekat. Ya, baru seimbang. Okey, lihat contoh 2 pula. Rajah 8.3. Dua-dua ni adalah kelas pertama. So should be easier. Rajah 8.3 menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 kg menggunakan sebiji batu kecil sebagai fulcrum. Jarak di antara batu besar dengan batu kecil ialah 0.5 meter dan jarak di antara lelaki itu dan batu kecil ialah 2 meter. Hitungkan magnitude daya yang perlu dikenakan oleh lelaki itu. Kena kuat banyak mana lelaki itu ya. Untuk menggerakkan batu besar, daya tarikan dia bagi 10 Newton. Okey, same formula. Kita dapati ini batu kecil fulcrum, ini adalah batu besar berapa 100 kg ya. Lelaki ni batu besar tu kecil lah 0.5 meter dah, dan jarak antara lelaki itu dengan batu kecil ialah 2 meter. Okey, jarak 2 meter. Ini 0.5 jarak dia. Ini lelaki. Okey, daya dia berapa dia perlukan? Itu maksud dia. So this formula, daya dia tak tahu, dengan jarak daya mesti pada fulcrum batu kecil ya. Fulcrum adalah 2 meter sama dengan tapi meter tak apa. Kemudian dia punya beban dia 100 kg. 100 kg ni adalah kg, padahal sebelum ni kita belajar daya ialah Newton. So darab 10. So apa darab 10? Tengok dalam kurungan, daya tarikan graviti ialah 10 Newton per kg. Setiap kg 10 Newton. Darab dengan jarak beban adalah 0.5. So daya adalah 1000 darab 0.5 per 2 menjadi 250 Newton. Okey, so kita habis kat situ. Kita lihat tekanan pula. Introduction yang aja sempat kot. I hope we can do question yang related to pengiraan ni untuk this formula. Kena ingat lah, tapi senang formula ni. Daya darab jarak daya sama dengan beban darab jarak beban. Sebab belah sini sama dengan belah sini, baru dia seimbang. Okey, next kita lihat 187 tekanan. Kita dah belajar, kita tahu bahawa daya ialah sama ada tarikan atau tolakan yang dikenakan ke satu objek, ke atas satu objek. Tetapi kadang-kala suatu kuantiti daya yang besar, walaupun besar ya, tidak dapat menolak atau menarik sesuatu objek yang kecil. Itu persoalan. Kita dapati kuantiti daya yang besar dah, tapi tak boleh tolak, tak boleh tarik. Mengapa? Kita lihat dalam foto 8.11 di bawah, belah kiri yang A tu dia suruh tekankan sebatang paku tekan ke dalam sekeping papan. Yes. Kemudian B, tekankan sekeping duit shilling ke dalam sekeping papan. Sama je. Okey, mana boleh masuk? Paku tekan ke duit shilling boleh masuk? Senang je. Awak daripada pengalaman harian awak tahu tentulah paku tekan dia masuk, duit shilling tak boleh. Ya, so anda dapat menekan sebatang paku tekan ke dalam sekeping papan, tetapi tidak dapat menekan sekeping duit shilling ke dalam sekeping papan walaupun daya yang sama digunakan. Tahukah anda mengapa? So kita lihat seterusnya. Dia kata contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa kesan suatu daya yang kita kenakan tu yang bertindak ke atas suatu permukaan bergantung kepada apa tu? Dia tulis tu. Yang warna lain tu, keluasan permukaan. Penting sangat keluasan permukaan daya untuk tekanan. Keluasan permukaan. Kan katakanlah saya ada plastisin atas ni kan. Okey. Plastisin senang penyek. Tak apalah contoh tadi lah ya. Kalau benda tu satu tebal, satu tapak luas permukaan dia kecil, satu besar. Yang kecil tu senang masuk, yang besar tu tak boleh. Macam kamu foto 8.11, tak boleh lah guna plastisin. Plastisin senang dipenyek kan. Okey. Okey, ataupun tak pemadam. Dua-dua pemadam. Dah hilang pemadam tadi. Tak pemadam. Kalau letakkan pen, boleh tekan. Ya, pen tu tekan masuk pemadam tu boleh. Belah kanan kita letakkan pemadam.
Kemudian kita tekankan ini. Boleh masuk? Tak boleh. Tapi kalau pen boleh masuk kan dalam pemadam tu. Bertanda pemadam tu. Tapi yang ini tak boleh masuk. Okey, so kita berarti penting yang keluar luas permukaan. Sebab pen tajam kan? Katakan ini. Ini tajam berbanding dengan ini tebal. Besar, ya. Okey, daya yang bertindak ke atas suatu luas permukaan yang lebih kecil akan menghasilkan satu tekanan yang lebih besar, iaitu tekanan. Sebaliknya, daya yang sama bertindak ke atas suatu permukaan yang lebih besar akan menghasilkan satu tekanan yang lebih kecil. Ya. So, tekanan ditakrifkan sebagai daya per unit luas permukaan. Kerana gunakan luas unit permukaan tapak tu. Arah daya berserenjang dengan luas permukaan. So, lihat formula tekanan tu yang dalam kotak tu, daya tekanan adalah daya per luas permukaan Newton meter persegi sebab luas. So sebenarnya kalau unit SI untuk tekanan Pascal. So Pascal ialah daya Newton per meter persegi, ya. So 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton persegi per meter persegi Nm kuasa negatif 2. So kita lihat tentang gambar gajah ni, tengok dia kata apa. Mengapakah seekor gajah yang berjisim 5000 kg boleh berjalan tanpa tenggelam ke dalam tanah? Kalau kaki dia bayangkan tapak dia tu tak gemuk macam tu, tak lebar macam tu, tapak dia macam apa, macam kaki binatang tak boleh, ya. Sebab kecil-kecil kan, tak boleh support badan pun. Kalau kaki dia macam tajam macam pen yang bawah tu, jalan melekat dalam tanah, jalan melekat dalam tanah. Tapi tak, dia dah lebar sini, ya. Sampai 5000 kg ya. Berkali ganda kita punya berat. Okey, hari ini disebabkan luas permukaan tapak kaki gajah sangat besar, maka tekanan yang dikenakan ke atas tanah adalah kurang. Tak adalah dia tenggelam masuk dalam tanah. Okey. Tu ada lebar, tapi kalau dia buat kurus, kalau Allah buat kurus pun tak logik. Allah Maha mengetahui. Dia buat lebar sesuai dengan gajah tu. Kalau kurus tajam tak boleh jalan dah dia. So dia adalah lebar supaya tekanan dia tak tinggi sangat. Okay, so I got to stop there. Dan thank you for watching, and please subscribe kalau belum subscribe. Share with your friends or anybody yang memerlukan. Especially kalau kesian ya, kawan-kawan tak ada cikgu tak masuk, cikgu bersalin, tak ada cikgu ganti dan sebagainya, lagi kesian. So mudah-mudahan bila share ilmu dengan dia, awak pun bertambah banyak ilmu. Kadang-kadang awak macam confused sikit, kawan awak yang faham tu dia pula tolong awak. Memang itu undang-undang alam Allah buat. Kalau kita tolong orang, dengan mudah Allah buat, orang akan tolong kita. Kalau kita kedekut ilmu, susahlah. Ilmu ni unik ya. Semakin banyak kita share, semakin banyak datang. So kalau saya kedekut ilmu, saya ajar kat awak, dia macam barang. Hari-hari mengajar daripada berapa tahun, daripada saya muda, tentu dah habis dalam otak saya ni kalau saya barang. Tapi tidak, Allah make it different ya. Untuk ilmu, lagi saya ajar orang, lagi banyak saya boleh faham, lagi banyak dalam otak saya. Subhanallah. Okay, so as usual, pesanan saya adalah jaga solat 5 waktu. Itu pertama akan dihisap nanti. Taat ibu bapa, terutama ibu, kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Sunnah hadis Nabi, taat ibu 3 kali baru taat bapa. Tapi kita taat dua-dua, bukan ibu je, selagi mereka tak suruh pada perkara yang maksiat. Okey. Hormati guru-guru, mudah-mudahan berkat ilmu awak dapat. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda. So supaya indah, cantik akhlak awak di sisi manusia, dan biasanya Allah sayang jugalah bila akhlak awak indah ya. Okey, akhlak awak baik ya. Baik di sisi Allah juga. Okey, and also don't lupa tu at least doakan. At least boycott. Tahu dah siapa saya masukkan. Ya. Dan derma bila ada peluang. Derma tu bukannya hilang duit awak sebenarnya. Hilang kat dunia je. Tapi Allah akan ganti kat dunia pun. Cuma itu susah nak yakin je. Sebenarnya awak simpan untuk akhirat awak. Esok dah akhirat, oh itulah, alhamdulillah derma dulu, menyelamatkan dia akhirat. Kalau sikit, alah nyesalnya kat dunia tak berderma. Tapi pandai-pandai lah, janganlah derma semua duk belanja awak sampai awak nak makan, tak ada, lapar pula. Kan? Bagilah sebahagian sikit je. Sikit je Allah suruh, bukan semua. Itu pun Allah yang bagi. So share balik. Okay, so tahu kat siapa kan yang saya katakan boycott tadi kan. Sebab apa? Sebab isu yang berlaku sekarang ni ya, is very very dangerous.
kepala spread jadi perang dunia. Tak boleh bayangkan hidup zaman sekarang, na'udzubillah. So mudah-mudahan terhenti ya. Mudah-mudahan Allah bagi kemenangan pada pihak yang tertindas, dan Allah hapuskan, musnahkan, kalahkan pihak yang menindas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.